baik, terus dengan bagaimana usaha masyarakat secara kolektif boleh membantu meringankan beban yang dihadapi oleh mangsa banjir. Sekarang pagi ini bertuah sekali sempat kami bawakan ke studio dalam kesibukan mereka menjadi sukarelawan dan masih lagi melakukan kerja hakiki mereka. Mereka yang terlibat dari segi membantu membersihkan rumah mangsa banjir. Mereka juga kaki tangan RTM. Sebenarnya boleh saya perkenalkan Puan Ati Hasmila Tajuddin yang merupakan Biro ICT Serantau dan Dokumentasi Puspanita KKMM dan Kelab Sukan dan Rekreasi RTM. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Juga Saudara Hasrul Haslan, Wakil Kelab Sukan dan Rekreasi RTM. Dan juga Casey Rozami, Haji Muhammad Said, Sukarelawan RTM. Sebenarnya rakan kerja saya yang dah berapa lama dah ni. Baik, minggu yang kita mahukan ada optimistik juga dalam situasi ramai yang terkesan akibat situasi sekarang. Mungkin Kak Ati boleh mulakan bagaimana tercetusnya inisiatif untuk membantu mereka yang terkesan ini secara khususnya untuk membersihkan kawasan rumah mereka. Okey, sebenarnya program misi banjir ini bukan satu perkara baru bagi sukarelawan RTM. Sebab kita dah beberapa kali lakukan. Pada kali pertama ketika banjir besar di Kuala Krai ketika itu. Ya. Betul. Dan seterusnya yang ini adalah misi banjir adalah dikendalikan secara gabungan NGO di RTM. Yang dikendalikan oleh Biro ICT, Puspanita KKMM dan juga dengan kerjasama daripada Kelab Sukan dan Rekreasi Angkasa Puri lah. Kelab Sukan memang banyak aktiviti yang mereka lakukan sepanjang tahun. Bagaimana mereka mendapat database siapa yang memerlukan bantuan? Bagaimana mereka tampil? Okay, dia sebenarnya macam ni. Untuk misi banjir ini, sukarelawan di RTM mendaftar untuk menjadi sukarelawan. Jadi secara untuk kerja-kerja membantu dan kerja-kerja kebajikan ni kita memang dah hebahkan kepada kaki tangan di RTM sendiri untuk turun padang sama-sama membantu penduduk terjejas banjir. Jadi apa yang kita bantu adalah dari segi selain daripada kerja-kerja pembersihan, bantuan adalah berupa bantuan barangan, makanan dan pakaian lah. Pengalaman setakat ini bagaimana? Apa antara keperluan yang paling terdesak sekali di kalangan mereka ini ketika anda semua turun ke lapangan dan membersihkan rumah? Pasti ada perkara-perkara yang diluahkan kepada petugas. Betul, tak dinafikanlah ada sikit sebanyak kekangan. Macam contoh kawasan-kawasan yang terlibat tu mengalami kata perparitan yang masalah, serta tekanan air yang tak cukup untuk kami buat pembersihan. Tapi so far kalau kata tenaga kerja, alhamdulillah semua kerjasama yang diberikan satu tim daripada RTM sendiri. Ada juga sukarelawan yang datang untuk membantu pun ada juga. Kekangan tu sikit sebanyak tu biasa. Tapi alhamdulillah kita dapat tangani dengan baiklah. Dan di lapangan Remy, bagaimana tugasan itu diberikan di kalangan sukarelawan? Sebab kita sering dengar koordinasi. Jadi bagaimana bahagian tugas itu diberikan supaya semua dapat memberikan yang terbaik ketika setiap sesi? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Macam saya kira macam tak tahu macam mana keadaan untuk kita nak jadi sukarelawan. Secara tak langsung kita terdengar macam-macam berita yang pada kita boleh lihat 18 hari bulan hujan, 19 hari bulan dan 20 hari bulan. Kita dapat info mengatakan sahabat-sahabat kita yang terlibat dalam bencana banjir ni. Jadi inisiatif bukanlah antaranya kita nak gerak solo, tapi hakikatnya kita dah melihat kawan-kawan kita yang dah gerak dulu mensalurkan bantuan-bantuan. Jadi saya tergerak kata why not kita tolong kawan-kawan kita dulu. Secara tak langsung kalau kita tengok macam saya pergi ke Langat, saudari Lizal dia dengan kakak dia saja, dengan mak bapak dia yang tua uzur, nak mengeluarkan barang-barang. Tak ada siapa yang nak tolong. Jadi kita kata kesian ni kalau 2 orang saja ni tak tahu berapa lama kan. Jadi saya geraklah saudara Pak Lah, saudara Samsul, Fiona dan rakan-rakan lain, seorang demi seorang kita gerak. Kita gerak secara dalam bentuk kumpulan. Kita kata kita tak ada duit. Kita tak dapat bawa bantuan apa-apa, kita gerakkan gunakan tenaga. Kita galihkan barang-barang, keluarkan daripada rumah. Alhamdulillah pertolongan tu sampai. Maksudnya daripada UKM sendiri, dari NGO lain datang turut serta. Jadi kita kata
hebat kan benda tu. Kita tak adalah merancang sesuatu tapi benda tu datang sendiri. Ya. Secara personalnya saya kalau terlibat dengan banjir ni adalah kali pertama. Ya. Tapi itulah kita dapat lihat. Kalau kita tengok, kalau setakat tengok dalam gambar pun rasa sedih. Ya. Apatah lagi kita datang kat sana. Macam ada rakan-rakan kita yang tengah dalam pantang, ada yang tengah habis operation. Sebenarnya kalau tengok dari segi kemusnahan yang mereka alami, apa yang kita tengok depan mata tu mungkin peranan kami sebagai sukarelawan ni mungkin kecil tapi besar makna. Kehadiran kita berada di sekitar mereka adalah satu bagi mereka satu kata hadiah juga sebenarnya pada mereka sebab sokongan moral juga penting. Kalau tengok kemusnahan dengan lumpur yang terlalu tebal dengan saya rasa untuk pembersihan saja dia takkan boleh dengan sekali atau dua kali kita bersihkan. Sebab contoh di Langat, kawasan Langat di Taman Seri Nanding, Kampung Sungai Serai, kalau tengok dalam visual tu pun kita boleh tengok lumpur ni memang terlalu tebal. Kami untuk memandangkan sekarang ini berada dalam masih lagi ada COVID. Jadi kita memang mengamalkan SOP untuk kerja-kerja pembersihan. Walaupun ada sedikit sukar sebab kita perlu fikirkan tentang kebersihan juga. Penjagaan diri kita sebagai sukarelawan juga. Tapi dengan ada lumpur tebal tu memang tenaga tu memang memerlukan ramai lah. Itu sokongan moral juga. Hasrul, apa maklum balas ataupun yang dikongsikan oleh mereka secara emosi rakan-rakan yang dibantu ini bila nampak anda semua datang ke rumah mereka dan membantu sebanyak mana yang boleh? Banyak mana. Sebenarnya masa kita dalam siri baru ni kita ada 2-3 rumah yang kita pergi. Rumah pertama tu dia kata rumah dah okey tapi macam tu kita nampak dia punya resah tu ada, gembira tu ada pada wajah dia orang. Lepas tu pada rumah kedua yang kita pergi tu memang dah ada kru kita yang dah ditempatkan dekat situ. Tapi bila kami 1, 2, 3 tim lagi sampai untuk lepas rumah pertama selesai kita ke rumah yang kedua tu dan nampak dia punya bersyukurnya dia kata beban tu berkurangan dan in personal saya ada berborak dengan tuan rumah. Dia kata saya bersyukur sangat ni bang dapat keluarkan barang ni pun dah okey dia cakap. Dan Allahuakbar macam itulah. Kita sampailah apa yang kita cuba sampaikan bantu dia orang tu. Dan amat berterima kasih kepada kita. Sebelum kita cuba dapatkan pandangan ataupun pengalaman salah seorang mangsa banjir, kita tanyakan juga kepada Remy. Bagaimana pengalaman pertama ini membawa anda ingin terlibat secara lebih lanjut dalam bidang sukarelawan selepas ni? Itulah. Saya bersyukur sangat sebab sebab melihat orang tua di dalam sebuah rumah nak mengalihkan barang, itu detik paling yang saya rasa sedih. Saya letakkan mak bapak saya. Ya, betul. Saya cakap dengan dia orang macam ni je. Pakcik, mungkin pakcik tengah diduga dengan 1000 dugaan. Saya suka sebut ni. Saya kata, kita tak boleh cakap dia, sabar cik, sabar. Kita tak boleh cakap itu. Kita cakap dengan pakcik, pakcik diduga dengan 1000 dugaan. Tapi insya-Allah datang 1 juta keramatan, keredaan, kebahagiaan untuk pakcik. Insya-Allah. InsyaAllah. Kita bagi dia doa, kita bagi je. Kita jangan cakap dia sabar pakcik. Bukan orang tu tak sabar, tapi kita dah bagikan dia doa bersama. Kalau kita tak ada duit ke apa, kita bantu dengan tenaga. Dua perkara, kiri atau kanan. Maksudnya kiri atau kanan. Kiri kita walaupun kita ada duit, kita tak dapat bantu pun tak guna juga. Kena Azwan Omar. Azwan Omar kalau kita sebut Azwan Omar tak kenal. Tapi kita kenal Abang Viva. Dengan berbekalkan RM50 bawa bot daripada Melaka, boleh tolong orang. Itu tindakan yang paling awal sekali. Kan? Kita macam saya di tempat yang kita lalui itu, kita jumpa seorang demi seorang. Macam tuan cakap memang sedih. Dia tak dapat gambarkan macam mana dia cakap ke. Kita dapatlah muka dia letih. Sedihnya.
kita tolong dia dapat gembira. Ya. Kan? Sekurang-kurangnya kita dapat kurangkan beban dia lah. Kan? Mengangkat keluar barang-barang dia. Dia pula kena kuat untuk keluarga dia juga. Betul. Emosi pun kena dikawal juga. Kak Ati bagaimana untuk menggalakkan lebih ramai lagi tanpa menjadi sebahagian? Okey, untuk saya nak sampaikan di sini, tak perlu tunggu kaya untuk kita menyumbang. Ya. Betul dan tak perlu kita tunggu betul-betul ada ruang dan peluang yang lapang untuk kita membantu. Ada sedikit kita sumbang. Mungkin kecil kita rasa sedikit, tapi bagi penduduk yang terjejas tu ada satu rahmat yang besar. Terutama kehadiran kita memberi sokongan emosi dan moral juga kepada mereka, kepada rakan-rakan yang terjejas di RTM juga. Dan pengalaman membersihkan kawasan-kawasan banjir ini rupanya berbeza-beza. Pada kali pertama di Kuala Kerai lain suasana untuk kami membersihkan dengan debu. Tapi bila di Langat tengok dengan selut dan lumpur terlalu tebal. Sampai tenaga rakan-rakan Puspanita yang wanita ni, kita pun sama berganding bahu dengan NGO yang lain untuk angkat lumpur dan letak dalam kereta sorong, tolak buang, dan barangan mereka saya rasa dalam orang kata apa 90% hampir memang musnah lah. Kalau tengok di setiap hadapan rumah tu sampah dan barangan yang rosak tu memang banyak. Kita tengok pun kadang-kadang kita rasa macam bagaimana kita ni Kalau kita kena kalau kita yang kena, sebab rasa kita tengok putus asa lah, tengok banyak sangat barang, tak tahu nak buat apa, dan itu yang mereka lalui. Jadi kita sokong kalau ada ruang dan peluang, sertai mana-mana NGO ke untuk membantu. Macam di RTM, alhamdulillah kita dapat sokongan daripada rakan-rakan di RTM untuk sama-sama berganding bahulah membantu sukarelawan RTM untuk misi banjir ini. Encik Ashraf, bagaimana pula kata-kata semangat kepada tim kesukarelawan yang tetap kuat walaupun melihatkan Remy pun tadi masih juga tidak dapat mengawal sebab kita first hand visual tu sangat memberi impak yang sangat kuat kepada pengalaman masing-masing. Okay, macam contoh di Kelab Sukan Rekreasi RTM Angkasa Puri sendiri, kita ada beberapa siri misi bantuan pasal banjir. Ya. Dan mana-mana yang kita nak galakkan lah pada mana-mana staf ataupun siapa saja yang berminat untuk sertai, boleh hubungi mana-mana ahli ataupun AJK, ESCO, KS RTM lah. So bagi untuk kata-kata semangat pada mangsa-mangsa banjir, serta ataupun pada sukarelawan itu sendiri. Apa pun kita buat, satu je. At least kita buat sebaik mungkin, janji kita happy, dia pun happy. Happy maksudnya bagi konteks sebaik mungkin yang boleh meredakan lah orang kata kegelisahan, kesesakan yang apa mereka alami lah. Kesimpulan, Remy boleh kongsikan kepada kami apa lagi perancangan selepas ini untuk sukarelawan? Perancangan tu tak ada lagi sebab kita nak mengekalkan momentum untuk menyalurkan bantuan kepada yang terlibat dengan bencana banjir ni. Sebab apa? Setiap hari ramai lagi yang kata, kawasan ni tak ada bantuan, tak dapat bantuan lagi. Kawasan ni tak ada masuk lagi. Contohnya di Sungai Lui, di Dengkil, di Mentakap sekarang ni tengah-tengah tu. Jadi setiap hari tu jadi itulah semangatnya, momentumnya untuk kita terus menyalurkan bantuan-bantuan, tak kiralah dari segi apa sekalipun, wang ringgit, tenaga, masa. Anda perlu doa pun kira dah okey. Alhamdulillah. Jadi dalam masa yang sama dengan COVID-nya lagi, dengan bencana banjir ni, itulah yang katanya pengorbanan diri sendiri dan keluarga kami sendiri jugalah kan, melapangkan masa. Itulah kekuatan kami dan sokongan-sokongan daripada orang sekeliling kami lah. Macam itulah bila dah ramai yang menyokong, alhamdulillah dapat diteruskan. Boleh jalankan dengan lancar lah. Untuk seterusnya, Puspanita akan mengadakan misi bantuan persekolahan pula kepada anak-anak. Kita sedang dalam proses ni perancangan dan kita dah akan mula bergerak lah untuk bantuan untuk anak sekolah kepada anak-anak masa banjir lah. Banyak itu lagi satu lagi platform yang boleh anda terokai untuk bagaimana memberikan bantuan. Terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan bersama kami, dan banyak sebenarnya yang
sangat berinspirasi kami kongsikan. Kita dengarkan tadi dari pengalaman dan juga pengorbanan mereka, dan semoga semangat itu dapat diterapkan lebih luas lagi di kalangan warga masyarakat.